Sekali lagi, jom channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita-berita panas sepanjang minggu. Rentasan berita minggu ini. Betulkah UMNO setuju Muhyiddin PM lepas PR15? Siapa musuh Pakatan Harapan? BMF hanya ilusi buat Makcik Kia. Rupanya Muafakat Nasional pun tiada calon Perdana Menteri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azlin Arif dari Jom Channel. Pemimpin UMNO, PAS dan GPS berkata mereka akan menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-9 jika sekiranya memenangi pilihan raya umum ke-15. Kenyataan itu serentak dengan pengumuman bahawa PAS dan Bersatu tidak akan bertanding dalam pilihan raya negeri Sarawak yang akan diadakan tidak lama lagi. Kalau bertanding pun, kedua parti itu akan kalah. Mungkin hilang wang pertaruhan. Jadi buat apa bertanding? Sebenarnya bertanding dalam pilihan raya bukan semata-mata untuk menang. Ada juga bertanding atas dasar prinsip. Ini dilakukan oleh Parti Sosialis Malaysia. Mereka tahu kemungkinan dapat memenangi pilihan raya amat tipis. Tetapi mereka tetap bertanding walaupun tahu akan kalah. Sekurang-kurangnya mereka berjaya menyampaikan mesej kepada orang ramai. Bersatu amat memerlukan GPS untuk menyokongnya kerana Kerajaan Perikatan Nasional itu disebut berkali-kali oleh pemimpin UMNO tidak stabil. Sementara itu, pemimpin UMNO berteriak mahu Parlimen dibubarkan. Dengan cara itu, Bersatu yang kini ada 31 ahli Parlimen termasuk yang melompat daripada UMNO akan terkubur dengan sendirinya. Kenyataan ini disebut oleh Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor, Datuk Nur Jazlan Muhammad, yang mahu Bersatu dibenarkan bertanding untuk 15 kursi parlimen sahaja pada pilihan raya umum ke-15. Bersatu menuntut untuk bertanding 50 kerusi dalam pakej Perikatan Nasional yang tidak disertai UMNO secara rasmi. Menurut Nur Jazlan, permintaan Bersatu itu sebagai hilang akal kerana bilangan tersebut hampir separuh daripada pengundi majoriti Melayu yang menjadi kerusi tradisi UMNO. UMNO hanya menyokong Bersatu kerana mahu menafikan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-9. Tindakan divide and rule ini menunjukkan jelas bahawa Bersatu sudah bankrupt politik dan cuba melaga-lagakan parti pendukung Perikatan Nasional yang jauh lebih kuat akar umbinya. Bersatu tak payahlah nak berdolat-dalik untuk memanjangkan hayat politik mereka. Hanya pilihan raya umum segera iaitu snap election sahaja boleh memberi penyelesaian kepada kemelut politik negara sekarang, khususnya buat hayat politik pemimpin mereka, kata beliau seperti dipetik portal online Suara Merdeka 2 minggu lalu. Sementara itu, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan pula berkata pada pilihan raya umum ke-15 nanti mereka tidak akan menggunakan simbol tunggal untuk bertanding. Jelas UMNO lebih selesa dengan dacingnya yang sudah dikenali masyarakat. Nampaknya UMNO melihat Bersatu sebagai parti yang memecahkan pengundi Melayu dan mungkin menipiskan lagi peluang parti itu untuk kembali memerintah negara. Lebih-lebih lagi, UMNO juga akan bersaing dengan Keadilan atau Amanah untuk merampas kerusi-kerusi bandar dan separuh bandar seperti Shah Alam, Gombak, Johor Bahru, Lembah Pantai dan sebagainya. Senarai yang didakwa dikeluarkan oleh Perikatan Nasional bagi persediaan menghadapi pilihan raya umum ke-15 diperlekehkan. Permintaan Bersatu untuk mendapatkan pencalonan 50 kerusi parlimen ditolak mentah-mentah. Kini, bercakap dengan pemimpin Keadilan dikecam tanpa belas kasihan. Begitulah nasib Bersatu yang memilih untuk menjadi pengkhianat dengan menebuk atap Pakatan Harapan demi mendapatkan kuasa. Anda percaya mereka akan menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ke-9? Kalau anda percaya, samalah seperti anda percaya bahawa pigs can fly atau babi boleh terbang seperti kata pepatah Inggeris. Sepanjang minggu ini, cerita penolakan Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap pencalonan semula Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri untuk Pakatan Harapan menjadi perbahasan pelbagai pihak.
Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah turut terjun dalam kancah perbahasan seolah-olah mahu menjadi batu api yang terus memanjangkan lagi perbalahan. Beliau kononnya memberi nasihat kepada Anwar supaya meninggalkan Pakatan Harapan dan menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini akan memberi ruang kepada kerajaan untuk tumpu menyelesaikan isu ekonomi dan masalah COVID-19. Nampak hebat dia dan kita berlawan dalam pilihan raya nanti. Kalau takdir dia ada rezeki menang, jadi Perdana Menteri. Kalau kita menang, kita jadi Perdana Menteri. Jadi masing-masing boleh terima. Sebab itu keputusan, sebab dia asyik sebut mandat rakyat. Ini penyelesaian terbaik. Ujarnya seperti dipetik Astro Awani. Beliau melihat tindakan Tun Dr. Mahathir Mohamad menamakan Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal sebagai Perdana Menteri merupakan petanda jelas Pakatan Harapan menolak Anwar. Harapan Anwar untuk menjadi Perdana Menteri Kerajaan Pakatan Harapan adalah umpama tajuk filem Tan Sri Jeans Shamsuddin, "Tiada esok bagimu," tegasnya. Agaknya Muhammad Amar lupa bahawa Tun Dr. Mahathir bukan anggota Pakatan Harapan dan beliau tidak boleh membuat keputusan bagi pihak gabungan itu. Semuanya harus kembali di meja Majlis Presiden Pakatan Harapan seperti yang disebut oleh Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Samad. Justru tidak benar bahawa Pakatan Harapan menolak Anwar Ibrahim. Ini kerana Presiden Keadilan itu merupakan pengerusi Pakatan Harapan sejak tempat itu dikosongkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad setelah bersatu keluar dari gabungan itu. Amanah dan DAP pula bertekad akan terus menjadi orang tengah dan mendamaikan semua pihak, khasnya antara Anwar Ibrahim dan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pakatan Harapan mempunyai 91 kerusi yang dimiliki oleh Keadilan, DAP dan Amanah yang berdiri teguh di belakang Anwar Ibrahim. Antara usaha yang dilakukan oleh Amanah dan DAP adalah memujuk Tun Dr. Mahathir agar menerima Anwar sebagai Perdana Menteri dan anak beliau Datuk Seri Mukhlis sebagai Timbalan Perdana Menteri, manakala beliau sendiri sebagai Menteri Mentor. Menurut Khalid, Tun Dr. Mahathir tidak akan diperlakukan sama seperti perbuatan Tun Abdullah Badawi dan Datuk Seri Najib Razak yang melupakan negarawan tersebut setelah menjadi Perdana Menteri. Bila kita jumpa, kita cakap dengan dia, kita nak supaya dia terima Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Baik. Dan Mukhlis sebagai timbalan, okay. Tun jadi sebagai Menteri Mentor. Okay. Lepas tu kita kata Menteri Mentor ini masih lagi berpengaruh, okay. Kita masih menghormati Tun, okay. Kita takkan buat seperti mana yang dilakukan terhadap Tun oleh Daulah Badawi. Bila Daulah Badawi jadi Perdana Menteri, dia tak kisah lagi apa pandangan Tun. Kita takkan buat macam Najib. Bila Najib jadi Perdana Menteri, dia dah tak kisah lagi pandangan Tun dan sebagainya. Pencalonan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri dan Anwar sebagai Timbalan Perdana Menteri merupakan option 2 yang ditolak oleh Anwar, penyokongnya, aktivis, kalangan penganalisis termasuk pengarah eksekutif Ilham Center, Muhammad Hissamuddin Bakar. Dalam proses mentor itu yang dikatakan untuk memberikan panduan dan bagi saya bimbingan yang diperlukan berdasarkan pengalaman yang dimiliki Tun Dr. Mahathir untuk menghadapi kerajaan, menghadapi situasi pasca pandemik, katanya dipetik Sinar Harian. Di bahagian mana pula Anwar ditolak oleh Pakatan Harapan? Beliau dalam satu kenyataan menafikan tuduhan sedang merencana dengan beberapa watak pengkhianat. Ingin saya tegaskan, ia ternyata helah kelompok yang kemaruk kuasa. Fitnah akan dijadikan dalih dan alasan mereka bertapak. Saya tidak berkomplot di belakang seperti sesetengah pihak yang lain. Pakatan Harapan jelas siapa sebenarnya musuh dan siapa sebenarnya rakan. Tidak ada pengkhianatan yang dilakukan oleh pemimpin Pakatan Harapan terhadap rakan sendiri. Ini kerana pengkhianat itu telah bersekongkol dengan PAS dan UMNO untuk merampas mandat rakyat semasa pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Takkan Muhammad Amar tidak jelas bahawa merampas kuasa kerajaan yang baik itu dilarang oleh Islam. Justru perampas mandat rakyat itulah musuh yang ditolak oleh Pakatan Harapan. Namun, sebagai manusia biasa, kita tidak tahu apa yang berlaku pada hari esok, iaitu hari akhirat. Kempen Buy Muslim First BMF yang sunyi sepi sejak UMNO dan PAS merampas kuasa kerajaan Pakatan Harapan kini kembali panas. Kerajaan Perikatan Nasional yang dianggotai kedua parti itu tidak mampu membentangkan BMF sebagai dasar ekonomi negara. Dalam ucapan Perdana Menteri pada 5 Jun 2020, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan kempen Buy Malaysia yang serupa dengan kempen beli barangan buatan Malaysia yang digerakkan Pakatan Harapan dalam usaha mengembangkan ekonomi negara dan meningkatkan pendapatan rakyat Malaysia,
kata Ahli Jawatankuasa Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil. Beliau menjelaskan daripada 275 bilion ringgit nilai pakej ransangan ekonomi PRE yang diumumkan bawah Perikatan Nasional tidak dibentangkan nilai yang telah diperuntukkan untuk kempen BMF bagi mengukuhkan daya saing perniagaan Muslim Bumiputera. Apakah PAS dan Perikatan Nasional hanya memanipulasi sentimen Melayu Islam untuk kepentingan politik mileage tetapi mengabaikannya setelah menjadi kerajaan? Soalnya, BMF dicanang oleh PAS untuk memberi gambaran kononnya Kerajaan Pakatan Harapan meminggirkan produk Muslim. Bukan itu sahaja, kempen Buy Malaysia juga tidak mempunyai inisiatif khas untuk perniagaan Melayu Islam, kata Ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir itu. Kita ambil contoh aplikasi MySejahtera yang dikatakan dibangunkan warga tempatan. Carian di internet mendapati KPI Soft diasaskan pada tahun 2008 oleh seorang warga negara Singapura bernama Dr. Finian Tan. Laman rasmi KPI Soft memaparkan ibu pejabat firma tersebut terletak di Houston, Texas, Amerika Syarikat. Melalui dua Alibaba warga negara Malaysia, The Real KPI Soft yang berpengkalan di Amerika Syarikat telah mendaftarkan KPI Soft Sdn Bhd pada tahun 2010, tulis penulis politik Adrian Lim Chee En. Beliau mengambil contoh Honda dan Tesco yang kekal milik asing walaupun didaftarkan sebagai syarikat di Malaysia. Honda atau Tesco tidak menjadi milik anak Malaysia semata-mata kerana mereka ada Alibaba di Malaysia, ujarnya. Katanya lagi, meskipun saham majoriti KPI Soft Sdn Bhd dimiliki dua warga negara Malaysia, ini tidak menjamin data yang diambil, direkod dan sebagainya tidak dikongsi bersama ibu syarikat KPI Soft yang berpengkalan di Amerika Syarikat. Ini bermakna ianya bukan mustahil data dan butiran berpuluh juta rakyat Malaysia boleh diakses oleh The Real KPI Soft yang berpengkalan di Amerika Syarikat kerana mereka masih syarikat yang sama. Kerajaan Malaysia pula menafikan perkara ini dengan alasan bahawa syarikat ini syarikat Malaysia yang dimiliki warga negara Malaysia sejak tahun 2010. Benar apa yang dikatakan Kerajaan Malaysia, tetapi apa yang tidak diberitahu oleh Kerajaan Malaysia adalah KPI Soft Sdn Bhd merupakan anak syarikat The Real KPI Soft yang berpengkalan di Amerika Syarikat, tegas Adrian. Pemilihan KPI Soft sebagai pembekal aplikasi MySejahtera mula mendapat perhatian media apabila Persatuan Usahawan dan Industri ICT Bumiputera Malaysia NEF membangkitnya dalam satu kenyataan. Presiden NEF Khairil Izzuddin Ismail menggesa kerajaan memberi keutamaan kepada syarikat induk tempatan terlebih dahulu dalam pembinaan dan penghasilan produk dan solusi untuk orang awam. Sebelum ini, para penyokong Barisan Nasional dan PAS menyerang program e-tunai Kerajaan Pakatan Harapan kononnya tidak selamat kerana ia dibuat oleh DAP untuk mencuri data rakyat Malaysia. Sekarang mereka membisu 1000 bahasa. Apabila bukan hanya BMF sudah disejuk beku, Buy Malaysia pun sudah menjadi ilusi buat Makcik Kiah dan yang seangkatan dengannya. Apalagi selepas ini yang terlepas kepada orang luar. Ketika pelbagai pihak mengkritik dan melihat pencalonan Datuk Seri Shafie Apdal sebagai Perdana Menteri ke-9 dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri sebagai kelakar, tiba-tiba UMNO, PAS dan GPS bersolidariti memilih Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai calon mereka. Mereka dilaporkan akan menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ke-9 jika sekiranya memenangi pilihan raya umum ke-15. Kita tidak jelas sama ada Muhyiddin dipilih atas nama Muafakat Nasional atau Perikatan Nasional. Namun, belum apa-apa pemilihan itu sudah dibantah oleh ahli politik veteran UMNO Tan Sri Shahriz Saman. Dalam satu hantaran di Facebook, beliau bertanya secara sinis, kena selesaikan soal siapa jadi Perdana Menteri dulu ke? Kenapa semuanya jadi songsang? Beliau mengingatkan bahawa keutamaan harus diberi kepada isu berhubung pilihan raya umum ke-15 yang melibatkan Barisan Nasional, Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional. Bukankah patutnya selesai dulu soal bagaimana BN, MN dan atau PN akan masuk bertanding dalam pilihan raya umum ke-15? Masing-masing ke, sepakatan ke, lambang masing-masing ke, satu lambang ke? Soal beliau. Beliau menyamakan situasi ini seperti keadaan Pakatan Harapan yang kini dilihat menghadapi kemelut pemilihan calon Perdana Menteri. Jadi siapa yang mengisi jawatan utama kerajaan sudah jadi tawaran pertama Barisan Nasional, PAS, PPBM, G10. Ni pun macam nak jawab tawaran Tun Dr. Mahathir supaya Shafie Apdal jadi PMPH, tolak PKR, ujarnya. Beliau jelas dilihat tidak bersetuju dengan pengumuman tersebut menerusi sindirannya.
politik baru bukan Malaysia baru. Sudah selesai jawatan PM, selepas tu kena tunggu keputusan lain. Dan apa pula syarat Tan Sri Muhyiddin selepas dah diisytihar sebagai calon PM di PRU15? Malah Presiden Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia, Putra Datuk Ibrahim Ali turut menyindir pemilihan tersebut. Rupa-rupanya selama ini pun Muafakat Nasional tidak ada calon yang layak untuk jawatan Perdana Menteri. Selama ini mereka berkokok berdegar-degar, kononnya UMNO dan PAS adalah dua parti hebat, apatah lagi UMNO mendakwa sebagai parti dominan dalam Muafakat Nasional ataupun Perikatan Nasional. Baru sekarang semua rakyat tahu UMNO buat masa ini sudah tidak ada seorang calon pun dalam kalangan pemimpin mereka yang berwibawa untuk dicalonkan sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15. Semuanya tidak layak, katanya dalam satu kenyataan yang dipetik Malaysia Kini. Itu Ibrahim Ali yang kata, sangat menghairankan apabila penasihat Barisan Nasional Datuk Seri Najib Razak dan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi diketepikan daripada pencalonan sebagai Perdana Menteri. Lebih menghairankan, PAS yang begitu lantang kononnya memperjuangkan Islam tidak menamakan Presiden mereka sendiri Datuk Seri Hadi Awang. Adakah PAS takut akan kesipuan besar jika pencalonan itu nanti ditolak oleh sekutu mereka, Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong? Rupanya beginilah caranya gerombolan tebuk atap menyelamatkan Malaysia. Sekian rentasan berita minggu ini. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.